Alright, Assalamualaikum, selamat malam. So kita continue video nombor 7. Dalam video nombor 7 ni kita akan cerita sikit pasal timing. So later on kita akan detailkan lah. Dalam timing ni ada beberapa cara boleh buat, dan saya suka menggunakan ABC structure. Daripada ABC structure boleh pakai 4 stage market pun boleh pakai season pun boleh. So season ni indikator yang lepas lah yang saya dah tunjuk tu. So tapi dia tak seberapa tepat mana lah guna season. So basically timing ni kita nak mencari zone di mana kita nak anggarkan untuk exit entry kita lah. So boleh juga kita guna anggaran di mana market akan buat U-turn. So later on nanti saya akan explain in detail. So apa SOP dia? SOP dia kalau kita guna ABC structure, A tambah B sama dengan C. So it's very easy untuk kita ni. So lagi satu kriteria dia mesti 1:3 ataupun maksimum 1:4. So itu kriteria dia. So macam mana dikatakan 1:3, 1:4 ni? Jadi saya akan tunjuk lah in detail. So dekat sini ada contoh, ni contoh. So kotak yang pertama ni, kita mula-mula apa yang perlu kita buat adalah kita label dulu. Kita label dulu A, B, C kat mana. Macam case ni daripada sini bawa ke sini sebab ini adalah low yang terendah dan B ni adalah low yang dia buat pullback lah. So saya buat buat label, saya letak A dekat sini, B dekat sini, C dekat sini. Benda dah siap kan? So kita letak C lah. So projection kita nak cari C ni dekat mana. So dalam syarat dia tadi A tambah B sama dengan C. So yang mana first kali kita tarik range kotak daripada A, daripada permula A hingga penghujung B. Kalau kita tengok tu, baik, daripada permula A, daripada sini bawa ke sini. So saya pakai rectangle untuk mudahkan. Boleh je pakai lain, tak ada masalah. Cuma bila pakai rectangle ni senang nak handle dalam chart. So daripada sini, ini kotak yang pertama, 1. Kalau kita tengok syarat dia 1. Okey, 1. Lagi 3 tu kat mana? Okey, kita tarik kotak yang sama besar. Basically kotak yang sama besar lah. 1, 2, 3. Okey, kita letak 4. Alright, saya padam di atas ni. So saya kata price C kita nak cari dia dalam range kotak yang pertama 2, 3 ni sahaja. Kotak nombor 4 ni hanya untuk berjaga-jaga. Bila price sampai situ mungkin kita dah kena exit position. That is a max kotak lah. Right. Kaedah lain saya dah modify sikit Fibo time zone. Saya dah modify sikit daripada setting asal dia. Kita tarik daripada permula A hingga penghujung B. Setting asal dia ada macam-macam lah. Tapi dekat sini saya pakai ni simple ya, kotak. Saya just nak suitekan dengan penggunaan kotak tu, mudahkan saya untuk tarik lah. Setting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dalam MT4 pun ada juga benda ni. Kat trading view lagi senang nak handle lah, lagi convenient. Alright. So kalau kita tengok kat atas ni dah ada label 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kosong ni label-label ni mewakili line-line yang ada. Tapi bila kita sebut pasal kotak, kita nak tengok ni kotak yang kita nak tengok ni kotak yang pertama selepas ditarik. Oh, tak ada pula, tak keluar. Inside center. 1. Ini nombor 2. Inside center. Ini nombor 3. Inside center. Ini nombor 4. Okey. 1 nisbah. Ini 1. Inside center. 1 nisbah 4 adalah maksimum. Maksimum 4. Tapi kita nak tengok dia main dekat 1 hingga 3 ni lah. Saya tukar color sikit yang ni.
saya tukar color orange. Okay. Sebab ada bermula kan, permulaan. So 4 ni adalah maksimum lah. Kalau tengokkan line tu, line Fibo time zone tu memang ngam-ngam ya kena, sebab saya dah ikutkan dia punya ratio dia. Alright. Okay. 1, 2, 3, 4. Saya angkat ke atas sebab saya nak ukur pakai Fibo supaya nanti senang untuk saya tunjukkan. Sekarang ni kita ambil Fibo. Saya dah cerita sikit basic penggunaan range. Alright, okay. Tengok bila price masuk dekat kotak nombor 4, price terus buat C. Basically kita nak tengok C tu jatuh dekat 161. So buka dia punya value tak center top. Okay. Kita nak tengok price ni pergi dekat 161 untuk maksimum exit lah. Bila kita dah tahu price bounce kat sini, sama ada kita nak entry buy stop dekat sini ataupun kita entry dekat level-level sini. First kali dia dah keluar kat sini, mungkin kita entry dekat sini. Kita nak exit 161. Bila kita nak, berapa lama kita nak hold? Okay. Kat sini dah ada idea dia. Based on kotak ni kita boleh measure candle by candle. So saya ambil measurement dekat sini. Ni measurement, measure. So daripada kita tengok katakan kita dapat entry dekat sini lah, exit dekat sini. So anggaran dia untuk sampai sini berapa lama lagi. So kita tarik measurement ni, kita tengok bar tu ada berapa bar. Alright, kita letakkan dekat nombor 3 ni, anggaran 41 bar. Alright, 41 bar dia nak pergi sampai, anggaran lah dah boleh pergi dekat 161. So jika price tak sampai lagi dalam masa ni, masuk kotak ketiga ni, saya punya decision mungkin saya akan cut position. Saya akan keluar lah. Basically dia dah touch 127. 127 ni adalah TP kedua. TP pertama adalah 100, TP kedua adalah 127, TP ketiga 168. So bila price masuk kotak ketiga, bila price masuk kotak ketiga, saya dah ready untuk cut saya punya position ataupun saya dah berfikir untuk BE ke and so on lah. So let's say kalau price tu duduk kotak ketiga tapi price masih berada di bawah ni, so saya akan cut position saya. So let's say kalau saya macam ni punya structure, saya hold dan saya letak BE, kotak keempat dia pun sampai dekat TP 161. Even kalau kita tarik Fibo Fibo expansion, kita punya TP tu ngam-ngam dia pergi 161 masuk kotak keempat. So inilah yang dikatakan dengan zoning, time zone. So kita dah dapat kita dah dapat prepare psikologi kita, berapa lama kita nak hold position ni. So ini candle 15 minit. Macam tadi candle let's say kita entry dekat sini, saya bagi contoh, kita buy stop dekat sini. Kita buy stop dekat sini, position sini ini kita punya entry. Kita hold sampai kotak ke 3, ujung kotak ketiga, 41 bar. Kita keluarkan kalkulator, kita kira 41 bar darab 15 minit sama dengan 61 minit. 61 minit ni lebih kurang 61 minit. Ya ke 61 minit? Sekejap tengok. Okay, ini candle H1 lah, senang sikit nak kira. So kita tengok kita entry dekat sini, sampai sini ada 9 bar. So maknanya 9 bar ni kita hold untuk dalam 10 jam lah kita hold. Maknanya kita dah dapat agak okey, ni dia nak pergi kat sini dalam masa 9 jam. Jadi kita tunggulah, kita dah prepare mental kita. Sekejap sekejap. Itu kegunaannya lah, kegunaannya lebih kepada psikologi. Kat sini ada timing kan? Sini ada tulis 10 jam 15 minit anggaran dalam ni. So dekat sini kita dah boleh prepare lah kita punya mental and psikologi, berapa lama nak hold. Let's say kalau ada entry sini, kita punya SL bawah ni, kita punya SL ni berapa jauh ni. Kita tengok measurement,
kita punya SL. Contohlah kita letak SL dekat sini. SL kita dalam 50 pip. Okay, kita dah letak lah, kita dah decide SL kita 50 pip dekat sini. Oh sorry, kita punya SL kita dalam 50 pip bawah ni. Ni SL tu, TP kita atas tu. Berapa ratio dia? Long position. Okay, kita kat sini. Saya kita kat sini. So agak besar tu. Ratio dia 3 nisbah 3.81 daripada almost 4 lah, 1 nisbah 4 almost macam tu lah, daripada kita punya almost 4 ratio dah, 1 nisbah 4 kita punya TP. So dalam masa 10 jam kita hold lah position ni. Dekat Trading View saya suka sebab dia ada kita boleh anggarkan berapa lama. Bukanlah, maksud saya dia punya, kita nak remark atas kita punya analisis tu lebih mudah, lebih convenient lah. Alright, so kita tengok contoh lain. Okay, saya bagi contoh yang ni lah. Ni saya dah marking, saya dah buat satu contoh, saya dah buat tadi. Saya terpaksa padam balik sebab salah ni, ada salah teknikal sikit. So syarat dia tarik daripada permulaan A hingga ke B. So price, kenapa ni? So price sepatutnya sampai dekat C tu within 3 kotak ni. Kotak 1, kotak 2, kotak ketiga. C dekat sinilah. Kita measure, kita tarik Fibo, kita measure. Kita measure ABC kita. Kita measure A untuk dapatkan C. So kita measure A untuk dapatkan C. So basically C sampai dalam kotak yang kedua. Okay, kalau kita tarik Fibo expansion, C still sampai kotak kedua. So kita dapat buat anggaran lah kan. Biasanya kalau kita entry dekat area sini, saya zoom in sikit. So let's say kita entry dekat area sini, saya padam Fibo ni. Okay, kita kekalkan Fibo extension lah sebab ada panjang. Biasanya kalau kita entry dekat area sini, lebih 100 SL kita dekat bawah ni, XL kita dekat sini lah, dekat sini. So TP kita anggaran dekat sini. So berapa nisbah dia? 1 nisbah 1.7, lebih kurang 1 nisbah 2 lah. Still win rate yang cantik juga lah. So kita nak tahu berapa lama kita nak hold, kita nak prepare kita punya mental untuk hold. Entry dekat sini, kita nak hold dia sampai dekat max kotak 4, max kotak 3 lah, permulaan kotak 4. Kita letak dekat sini. Contoh, ini tempat entry kita. Berapa lama, berapa panjang bar tu? Ada 5 jam. So kita kena prepare lah masa kita. Dalam masa 5 jam ni aku takkan tengok chart untuk kontrol emosi. Maknanya selepas 5 jam tu baru kita tengok balik apa jadi. Buka je jam ke-5 tu, kita pun dah relax. Oh, entry dah kena TP. So that's how kita nak jaga kita punya emosi. Okay, kita ambil contoh lain pula. Ini saya pakai TF15 sebab banyak sampel. Dia dekat semua time frame boleh pakai. Kalau kita jumpa ABC yang betul, dekat semua time frame boleh pakai. Alright, kita tengok contoh ni. A, B, C. C sampai sana. Saya label dulu. First kali kena tahulah, kena tentukan ABC tu mana. So A, B, C.
betul ke C sini? Benda dah siap, kita pun tak measure lagi. So kita tarik Fibo lah untuk measure dah. Oh salah, C dekat sini. Ini C dia. Tapi basically dah touch lah. Kita punya TP1 kan, TP2 Alright. So kita sekarang ni kita tarik Fibo time zone daripada sini bawa ke sini. So apa kata saya tadi, kalau price masih belum touch kita punya target within this period, maknanya kita dah ready untuk keluar. Macam keadaan macam ni kan. So kita dah measure dah, kita dah anggarkan kita punya entry katakan dekat sini lah. Tapi bila sampai selepas 3 jam 45 minit price masih tak hit TP1 lagi. So apa yang patut kita buat? Kita cut position ataupun BE, siap-siap entry kita should be dekat area sini. Sebab kalau tarik Fibo, saya rasa saya tak share lagi berkenaan dengan kat mana nak entry kan. Ada satu video saya share. So kalau kita tarik Fibo, dia dah sentuh dah 0.26 ni. Saya nak dia price hit 0.5, 50% daripada pergerakan A ni. So basically ini ada first entry, second entry, third entry. So bila price pergi situ within this time period, tapi dia tak hit kita punya target lagi within this period. So boleh consider untuk cut. Macam saya cut lah. Ada running positif sikit, saya cut lah. Sebab itu trading plan, untuk kita jaga emosi kita. Tapi lama pula baru dia pergi sampai sana. So kalau kita tengok dalam pandangan yang lain, let's say kita dah cut situ, sebenarnya A nya dekat sini, B nya dekat sini, dan C nya sebenarnya ke atas lagi. Selepas dia buat major punya high degree punya structure lah, right? So dekat mana pemula A? Dekat sini. Kita tarik, kita cuba kita tarik Fibo dulu. Kita tarik Fibo retracement. Alright, betul C sampai. So saya letakkan dia kat sebelah right. Okay. Sekarang ni kita buka Fibo time zone. So buka Fibo time zone permula A hingga dekat penghujung B. So kotak dia jadi besar sikit lah. Tengok zoning dia. Tengok zoning dia jadi range nombor 1 hingga nombor 4. So if price tak reach lagi kita punya target dekat sini, kita cut lah macam tadi. So macam case ni dia jadi 1:1. Tengok 1 A dan B sama dengan C dalam kotak 1:1. Apa kata syarat dia? Biasanya 1:3 range dia normal, maksimum 1:4. 1:4 maknanya dekat sini lah. Contoh, ini Fibo retracement. Sekarang ni kita tarik Fibo extension, max range dia. Kita tarik. Alright. Masih lagi dalam 1:2. Kita dah dapat dekat sini 1:2. So berapa lama perjalanan ni? Saya padam dulu Fibo retracement. Berapa lama perjalanan ni kita measure. Kita tengok candle berapa. Let's say kalau kita entry dekat sini entry dekat B ni, bawa ke C 1 hari 5 jam. So sebab dia dah buat higher degree punya structure. Okay. So kita boleh ready lah kita punya mindset untuk kita berjaga-jaga within this period. Berapa lama aku nak hold lah. Kita tengok structure A dan B ni, dia punya jarak dia kita measure dulu. A dan B ni jarak dia 18 jam. So expecting untuk kita hold position tu mungkin jadi 18 jam lagi lah. 1:1. Right? So kita tengok contoh lagi satu. Last, kita tengok yang structure ni. Ni A, B, C. A, B, C. Right? So
first kali kita tengok sebab kita backtest, jadi kita nak make sure lah benda tu C tu dekat mana dulu. C ngam-ngam sampai C. So sekarang ni kita tarik Fibo time zone daripada permulaan A, anggaran dekat sini, Allah Akbar, okey, anggaran hingga dekat penghujung B. Kecil sangat. Okey, so apa yang jadi, kita punya tu dia, biasanya dia akan reach dekat target dalam 1:3. so bila dalam kes ni 1:1 pun dah sampai. Okey, berapa lama dia hold, berapa lama kita ambil masa untuk siapkan B. B ni siap dalam masa 17 jam. So kita boleh expect kita akan hold position lebih daripada 17 jam lah. 1:1 17 jam. Tapi yang sebenarnya dalam masa 7 jam yang pertama tu pun kita dah reach target. Itu contoh. So ini kalau based on ABC structure. Later on kita akan sembang lagi, kita akan cerita in detail lagi sikit macam mana kita nak guna 4 stage market dengan season. Alright, that's all. Thank you.